A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Taqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bersama-sama untuk kuliah kita tentang buku amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Hadis-hadis yang Nabi sebut amalan ini dijamin ke syurga, kadang-kadang hadisnya amalan ini mudah sekali sehingga Rasulullah kata ini amalan dijamin masuk ke syurga insya-Allah. Para penonton, para jemaah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita insya-Allah masuk kepada satu tajuk yang cukup hebat. Ini berkenaan bulan Ramadan dan bersama dengan mencintai orang-orang miskin. Bulan Ramadan yang bulan untuk kita mencintai orang-orang miskin. Malahan bulan Ramadan juga insya-Allah dan kita mencintai orang-orang miskin, membantu mereka, insya-Allah akan dapat membantu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang mencintai orang-orang miskin dan mudah-mudahan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Para penonton, para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita teruskan pengajian kita dan tajuk kita yang tadi saya sebut, iaitu Ramadan dan bersama golongan orang fakir miskin dan mencintai mereka. Ni satu amalan yang insya-Allah dapat membantu kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dan insya-Allah ini muka surat 343 di sini. Ahli syurga penuh dengan orang-orang yang miskin dan sengsara di dunia. Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarra." Artinya, tidakkah aku memberitahu kepada kamu semua tentang golongan ahli syurga, yang ramai mereka itu adalah yang lemah kerana susah dan dizalimi manusia di dunia, yang mana mereka ini jika bersumpah dengan nama Allah akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala hajat mereka, iaitu cepat diterima doa mereka. Tidakkah pula aku beritahu, ya Rasulullah beritahu kepada kamu golongan ahli neraka, mereka yang keras hatinya serta kasar, susah menerima kebenaran dan teguran, serta menghina orang lain, dan pengumpul wang yang bakhil serta sombong diri. Masya Allah, para penonton sekalian, hadis ini menerangkan di mana siapa golongan ahli syurga. Maksud di sinilah ramai dalam syurga nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan insya-Allah nanti di hari akhirat kita masuk syurga, kita akan tahu ramai sekali dalam syurga ni. Dahulunya mereka adalah golongan miskin, fakir, orang yang susah, orang yang merana. Mereka yang ramai nanti masuk ke syurga. Kullu dha'ifin mutadha'af. Ada mereka yang susah, mungkin ada kalangan mereka yang dizalimi, mereka yang ditindas, mereka yang macam-macam lah menderita kerana peperangan. Maka orang inilah yang ramai di syurga. Pasal apa? Kerana mereka sabar, mereka dapat reda dengan apa yang berlaku. Sebab mereka tak lakukan apa-apa kan. Yang sekarang ni pelarian, ramai orang-orang Islam jadi pelarian pasal apa? Peperangan, ada yang sebab kemiskinan, masalah kehidupan. Jadi di sini apa yang boleh kita dapat, apa yang kita boleh dapat faedah daripada hadis ini para jemaah? Pertama, antara golongan yang paling ramai dimasukkan ke syurga ialah golongan yang hidup sengsara dan merana
sewaktu di dunia dahulu. Yang kedua, mereka dimasukkan ke syurga kerana kesabaran yang luar biasa serta redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya juga faedahnya ialah menghina golongan yang miskin atau cacat serta mereka yang menderita di dunia adalah perbuatan yang terlarang. Kerana apa? Kerana mereka adalah golongan yang dimuliakan Allah Ta'ala, seolah-olah seperti menghina orang-orang saleh. Inilah sebab pasal apa para penonton sekalian, ni orang-orang susah. Mereka tak minta hidup mereka menderita. Mereka tak minta dilahirkan miskin. Ada yang cacat, mereka tak minta dilahirkan tidak sempurna tubuh mereka, tapi mereka sabar, mereka redha, mereka terima segala ujian ini dan mereka berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagai balasan dengan kesabaran mereka, redha mereka, Allah gantikan dengan syurga. Ini pertama. Mana nak terangkan di sini para penonton sekalian, orang-orang miskin, orang-orang merana, orang-orang yang makna redha dengan ketentuan Allah ramai dalam syurga. Cuma yang miskin yang tak termasuk di sini ialah mereka yang pemalas. Dia jadi miskin pasal apa? Dia pemalas, tak nak kerja, miskin lah. Kemudian tak mau bekerja, suka meminta-minta, tak ada usaha. Sedangkan tubuh dia sihat, dia tak ada masalah kesihatan, tapi pemalas. Jadi ini tak termasuk. Jangan pula nanti ada orang minta sedekah kat aku, barang Masya Allah, barang ni besar, apa minta sedekah ni? Yelah, ada hadis menyebut orang susah nanti masuk syurga. Ini susah yang akibat menderita, bukan diminta. Macam pelarian-pelarian sekarang, kesian ramai umat Islam macam di Syria, macam di banyak tempat lah, ni berlaku peperangan saja banyak yang jadi pelarian, yang ada terpaksa melarikan diri pasal kekejaman Rohingya, masalah kezaliman, ada yang menderita pasal sakit, macam-macam sebab penderitaan. Jadi ini kalau mereka sabar, orang yang penuh dalam syurga nanti, insya-Allah kita akan lihat ramai daripada mereka orang-orang yang susah di dunia. Ini pertama. Jadi perbincangan kita, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah SAW, memberikan khabar gembira lah. Mungkin para penonton ada di kalangan kita ni orang yang orang kaya lah. Tapi orang miskin pun sebagai berita gembira, orang-orang miskin, orang yang susah, jangan susah hati. Mana dunia sebentar sajalah, umur kita mungkin 60, 70, 80 tahun. Tapi kalau kita sabar, syurga tempat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling menarik yang kita nak bincangkan ni, Ramadan dan orang fakir miskin, iaitu Ramadan lah masanya untuk kita membantu mereka, ringankan tangan, mengambil berat dengan orang-orang miskin. Pasal apa? Mencintai orang-orang miskin ni. Belum lagi-lagi Ramadan ni kita insya-Allah bantu mereka, insya-Allah dapat membantu bersama Rasulullah SAW dalam syurga. Mencintai orang-orang miskin, membantu mereka ni, insya-Allah membantu dan dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Baik, apa dalilnya? Kadang-kadang orang tanyalah, betul ke kalau cinta orang miskin ni dapat bersama Nabi dalam syurga? Ada hadis para jemaah, para penonton sekalian, ada hadisnya. Saya baca muka surat 346. Seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada mengatakan, dia kata apa? Cintailah orang-orang miskin. Kerana apa? Kerana aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata dalam doanya. Ini dalil dia. Nabi apa baca doa dia? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Doa Nabi dia, iaitu ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah bahawa isterinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mana kenapa kamu berdoa macam itu ya Rasulullah, supaya dikumpulkan bersama orang-orang miskin? Jadi takut orang salah faham lah. Jadi Rasulullah menjawab, antara sebabnya, sebelum kita dah tahu, ramai di kalangan ahli syurga ni yang dulu ni orang susah dan merana. Kedua, Rasulullah menjawab apa? Sesungguhnya mereka masuk syurga
selang 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Ada riwayat sebut sampai 500 tahun. Orang miskin masuk syurga dulu 500 tahun, kemudian baru orang kaya. Macam mana ni? Jadi Rasulullah berkata, wahai Aisyah, janganlah kamu menolak permintaan orang-orang miskin meskipun dengan secubit buah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka kerana Allah Ta'ala akan mendekatimu pada hari kiamat. Masya Allah, para penonton sekalian. Jadi bulan Ramadan, bulan karim, bulan yang penuh berkat, beringan tangan kita untuk membantu bersedekah. Jadi bantulah orang-orang yang susah ni. Sekarang masalah COVID-19 ni pun kita tahulah makin banyak lagi orang yang minta pertolongan, ada masalah pekerjaan, macam-macam. Ada yang terpaksa gulung tikar, bankrupt, ada yang jatuh miskin, apa kedana. Kita bantu mereka, bukan hanya setakat bantu saja, kita mencintai orang-orang susah. Sebab Rasulullah SAW berdoa supaya apa? Dikumpulkan bersama orang-orang yang susah di hari akhirat dan dalam syurga sekali. Jadi kita perlu tanamkan di sini untuk membantu, mencintai, menolong orang-orang yang susah, orang merana, terutama bulan Ramadan ni. Ni kita tahu orang berpuasa, jadi banyaklah orang minta bantuan sana sini. Para jemaah rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi perbincangan kita, amalan dijamin ke syurga, sesuai dengan bulan Ramadan ini, banyakkanlah makna membantu mengambil berat. Mungkin orang penonton ada jiran-jiran kita, ada mungkin dia duduk depan rumah kita, rumah flat depan rumah kita, mungkin bawah blok kita, mungkin ada yang susah. Tapi ada setengah-setengah orang susah ni, para penonton, para jemaah. Ada yang mereka ni, dia senyap tak kasih tahu. Sebab mereka tak mahu nak tunjukkan kepada orang lain mereka ni susah. Jadi kita kena tanya, kita kena tanya kawan-kawan, kita tanya orang-orang, jiran-jiran sebelah, apa khabar, ada perlu pertolongan ke dan sebagainya. Jadi kita bantu mana yang perlulah. Jadi yang paling menarik di sini yang saya tertarik ialah membantu dan mencintai orang-orang miskin akan bersama dengan Rasulullah SAW di syurga. Sebab Rasulullah dah doa Nabi ni makbul. Nabi berdoa supaya dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Di sini bukan mana jangan salah faham pula. Jangan salah faham nanti dekat akhirat pun orang miskin pun tetap miskin. Tak. Orang miskin nanti di hari akhirat memanglah kelihatan miskin, tapi dah masuk syurga, semua dah jadi orang yang luar biasa. Tapi kerana dunia saja, akhirat masuk syurga dah jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanamkan dalam diri kita sebagaimana Rasulullah mencintai orang-orang miskin. Dan satu lagi tadi disebut orang-orang miskin mendahului masuk syurga lebih 40 tahun. Ada riwayat sebut 500 tahun daripada orang kaya. Tapi kita ni macam mana? Mungkin ada orang penonton duit ribu-ribu, juta-juta, juta Singapura, bukan rupiah. Rupiah pun juta juga. Jadi macam mana ni? Habis kita kaya, habis masuk syurga lambat. Ini mungkin, wallahualam, hadis ini nak terangkan yang kaya ni, yang mungkin masuk lambat syurga ni, yang lokik lah. Istilah orang lain kata apa? Kedekut kayaknya. Duit banyak, milion-milion, juta-juta, ribu-ribu, tapi kadang-kadang orang susah minta bantuan. Bukan banyak, $50 ke, $10 ke, atau $100. Kelihatan dia susah, nampak jelas dia susah, bukan main-main uluk-uluk kan. Kita lokek nak bantu dia. Ini yang mungkin maksud yang Rasulullah kata orang kaya macam ni lewat masuk syurga beratus tahun sebelum orang maknanya orang miskin masuk dulu baru orang macam ni. Jadi kita bantulah mana yang kita mampu. Setidak-tidaknya pun kalau sekiranya ada di kalangan kita pun susah, ya, tak semua orang kita pun senang, ada yang susah. Sekurang-kurangnya kita doakan kepada orang-orang miskin. Kita kenal orang tersebut, ada saudara mara, ada kawan-kawan, kita doakan, ya Allah, si fulan ni ada hamba Allah ni, dia susah, ya Allah berikanlah dia kesenangan, bantulah dia, berikanlah murah rezeki padanya, hidup senang. Jadi insyaAllah ini pun sedekah juga. Jadi sedekah ni bukan setakat keluar duit bagi orang, itu memang disuruh lah, digalakkan, tetapi juga digalakkan berdoa kepada orang-orang lain yang susah.
Ya Allah, bantulah golongan macam ini Rohingya. Kita doa, ya Allah, bantulah mereka. Pelarian-pelarian di Syria, ya Allah, bantulah mereka. Jadi kita doa ni sebagai cinta kepada mereka-mereka yang susah di sini. Dan soalan di sini, cuma satu persoalan timbul ialah bagaimana pula Rasulullah minta hidupnya miskin, meninggal dalam keadaan miskin. Takut timbul salah faham, seolah macam Nabi suruh umatnya jadi miskin supaya umat-umat Rasulullah jadi orang susah. Adakah itu yang dimaksudkan? Jadi soalan di sini, adakah di sana ada sebab-sebab lain kenapa baginda SAW berdoa dengan demikian? Kerana ditakuti ada orang Islam yang tersalah faham bahawa Nabi mengajar umatnya supaya hidup melarat, hidup miskin, dipandang hina dan sebagainya. Ini takut orang salah faham hadis tadi. Nabi doa supaya dikumpulkan orang miskin, hidup miskin. Jadi jangan salah faham pula. Jadi jawapan para penonton sekalian, tidaklah benar bahawa baginda SAW inginkan umatnya hidup susah dan merana. Sebenarnya baginda inginkan kerendahan diri, iaitu zuhud dalam kehidupannya, dan keinginan baginda yang amat tinggi dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga ingin mengajar hati-hati umatnya agar bersifat rendah diri, tawaduk terhadap orang lain, terutama orang miskin, serta menjauhi sikap sombong dengan pangkat dan kedudukan, sentiasa mengambil berat terhadap orang yang merana, serta cuba hidup bersama-sama mereka jika ada peluang, agar kita sedar betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita sedar dan sentiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab ini Nabi berdoa, ialah Rasulullah kita tahulah orangnya, baginda ni Allah merendah dirinya luar biasa. Kalau kita baca sejarah sirah Nabi SAW, kadang-kadang kalau duduk dengan sahabat-sahabat pun duduk sama saja, sehingga kadang-kadang kalau orang tamu datang tengok sahabat-sahabat, bertanya, mana Muhammad itu? Mana Muhammad? Sekali sahabat kata, ni Rasulullah tengah duduk bersama dengan sahabat. Tak ada macam setengah orang-orang kaya ni, dia duduk bawah, yang kaya duduk atas. Jadi Rasulullah yang orangnya merendah diri, tak suka nak tunjuk dirinya hebat dan sebagainya. Jadi ini Rasulullah ingin tanamkan kepada orang-orang Islam supaya menyayangi orang-orang miskin. Sekali-sekali hidup bersama mereka, bantu mereka. Sebab kita ni asyik tengok orang atas saja. Orang bawah kita tak tengok. Kalau kena tiba susah sikit, kita komplain. Tak makan tak sedap, komplain. Sebab apa kita asyik tengok orang atas? Cuba tengok orang bawah. Macam baru-baru ni saya tengok satu TV dokumentari, radio televisi Suria menerangkan orang pergi dekat Filipina tu. Dia punya makan ni tuan-tuan, orang-orang miskin setengah-setengah tempat miskin di Filipina. Dia punya makanan tu lah orang-orang buang sampah, dia tunggu kat situ. Lepas tu ada mie ke apa, ada sate, ada separuh pasi apa, dia pungut, dia makan, dia bakar lagi. Ya Allah, jadi orang yang tayang dalam dokumentari ni, yang ikut dia sendiri, ya Allah sedih tengok macam mana orang-orang susah. Kita di Singapura ni makan, ya Allah sedap-sedap, tak kurang sedap, kurang masin, kurang manis, komplainnya ya Allah. Sedangkan orang miskin kena makan dengan benda-benda basi, kadang-kadang sampai sakit perut, sakit semua badan. Jadi kita hendaklah kita mencintai, menolong orang-orang miskin. Sesungguhnya Rasulullah SAW mencintai orang miskin, dan mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baginda dalam syurga sebab Nabi berdoa macam itu. Jadi antara contoh para penonton sekalian, antara contoh yang menarik antara membantu orang miskin, mencintai orang miskin ni adalah satu kisah saya nak sebutkan di sini, iaitu Imam Ali Zainal Abidin, iaitu anak kepada Sayyidina Husain. Anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ni Ali Zainal Abidin ni dialah satu-satunya anak Sayyidina Husain yang terselamat dalam peperangan Karbala. Jadi beliau dah tak masuk lagi buat politik, masalah Bani Umayyah sebelah, sibuk politik-politik ni, bergaduh lagi. Jadi tugasannya dia suka menolong orang-orang susah di pinggir Madinah. Jadi setiap malam tu dia akan senyap-senyap je. Dia tak naik kuda, dia tak naik keldai, dia tak ada tunggangan. Dia senyap-senyap, dia bawa barang dekat bahu dia.
air dia. Malam-malam tu nanti satu rumah, dua rumah dia bantu. Besok rumah lain pula. Semua orang susah di pinggir Madinah. Jadi di sini para penonton sekalian, ketika beliau meninggal dunia, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa rahimahullah, jadi tukang mandi mayat tu dia tengok bahu dia hitam, dia pun tak tahu, semua orang tak tahu. Pasal dia menolong orang susah-susah, bahu dia hitam. Jadi tukang mandi mayat pun, ialah mungkin dia ada masalah sakit apa, bahu hitam Jadi semua tak tahu. Tiba lepas seminggu, 2 minggu, tiba-tiba lahirlah datang orang-orang susah di pinggir Madinah. Mereka kata, mana makanan-makanan yang dikirimkan kepada kami, kenapa tak sampai? Sebab ada yang orang-orang miskin tak tahu, rupa-rupanya hantar ni Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin. Yang ada dah tahu dah, bertanya mana Ali Zainal Abidin. Jadi orang-orang penduduk Madinah kasih tahu, Imam Ali Zainal Abidin sudah meninggal dunia. Kamu tak tahu ke? Oh, sudah meninggal dunia. Sebab beliaulah yang sering datang kepada kami memberi makanan, bawa makanan, bawa air. Yang lagi satu pula orang-orang miskin, rupa-rupanya yang bantu kami selama ini Ali Zainal Abidin. Pasal ada Ali Zainal Abidin, dia taruh je ke depan rumah, dia taruh ke depan rumah ni, dan air ke makanan, dan dia pun pergi, dia tak tahu. Jadi itulah para jemaah sekalian, ini nak terangkan, mencintai, menolong orang-orang miskin ini satu kelebihan yang cukup luar biasa. Malahan insya-Allah dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Nabi berdoa tadi, Allahumma syurni ma'a zumratul masakin, bersama orang miskin di dalam syurga insya-Allah. Jadi sebagai mengulas tajuk kita memandangkan bulan Ramadan, bulan Syahrul Karim, Syahrul Mubarak, penuh berkat penuh kurniaan Allah Ta'ala bulan ini, maka hendaklah walaupun dengan niat pun tak apalah, dalam hati kita doakan kepada orang susah, bantu mana yang kita mampu, ambil berat kepada teman-teman yang susah, dalam hati kita mencintai orang-orang miskin, mudah-mudahan dapat bersama Nabi dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita akhiri kuliah kita, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab selawat pun antara amalan yang boleh dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan mudah-mudahan di syurga sekali. Amin ya rabbal alamin. Kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.